Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana sudi terima jemputan dewan. Okey, boleh kami tahu sedikit tentang demografi itu yang tertera dekat dalam nama jawab. Demografi apa? Tak clear. Demografi tentang diri cikgu. Tentang saya. Oh, okey. Sikit tentang saya. Alright, nama saya Jalilah binti Jamil. Sekarang saya sedang mengajar di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, sekolah berasrama penuh. Ya. Ini masuk tahun ke-29 saya mengajar. Okey. Apa lagi nak tahu major saya ialah bahasa Melayu. Sekarang jawatan saya atau post saya di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa ialah sebagai guru kanan bahasa. Guru kanan bahasa bermaksud di bawah saya ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kita ada bahasa antarabangsa which is ada 4 bahasa, iaitu bahasa Jepun, bahasa Jerman, bahasa Cina dan bahasa Arab. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi? Ikutlah nak tanya apa-apa tentang... Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa bermula 2012 sehingga sekarang. Okey, graduan universiti? Maksudnya, saya graduan universiti mana? Ya. Juga? Okey. Saya graduan Universiti Sains Malaysia. Post masters pun di Universiti Sains Malaysia. Okey. Okey, seterusnya tempoh perkhidmatan cikgu? Oh, tak dengar tadi tu. Cikgu sebut tadi dah. Ni tahun ke-29. InsyaAllah tahun ke-29. Bulan Julai cukup 29 tahun. Bulan Julai tahun ni lah, maksudnya masuk tahun ke-29. Cikgu berkhidmat daripada tahun 1993. Okey. Terima kasih cikgu. Ini sekolah cikgu yang kelima ya. Ini sekolah cikgu yang kelima. Okey cikgu, kita pergi ke soalan yang pertama. Okey. Alright. Bagaimana untuk melahirkan persekitaran sekolah yang selesa dan selamat? Macam mana nak lahirkan persekitaran sekolah yang selesa dan selamat? Ya. Kena didik. Tak tahulah ni cikgu pun tak prepare nak jawab soalan ni. Okay. First of all, cikgu rasa kita kena pastikan anak didik kita akur kepada peraturan sekolah. Ya. Dan sebagai pihak sekolah pula, kita kena sediakan persekitaran yang kondusif, selesa untuk belajar, selamat untuk belajar, kan? Okey. Okey, soalan yang kedua, apakah langkah yang telah dibuat bagi meningkatkan prestasi murid dalam bidang akademik maupun co-curriculum? Okey. Kalau di asrama penuh, sekolah berasrama penuh, untuk pengetahuannya, last year kita muncul terbaik di negeri Kedah. Okey. Kemudian nak bagi tahu juga, sejak saya mula menjejak kaki di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa 2012, itu merupakan tahun kedua kami menjalankan satu program yang dipanggil sebagai Paksi. Tahun sebelum saya datang tu Paksi juga, tapi nama lain ni kira nama barulah kepada, sebelum tu dipanggil PPA, Program Peningkatan Akademik.
So 2 tahun selepas itu ditukarkan kepada Paksi iaitu tahun 2015 macam tu kot ya. Paksi ni setiap tingkatan ada Paksi 1, Paksi 2, Paksi 1 maksudnya tingkatan 1, Paksi 2 semua form tingkatan 2 sampai ke Paksi 5. Okey, Paksi ni singkatan daripada program peningkatan akademik sasiah dan insaniah. Maksudnya dia lebih kurang macam ni lah. Dalam sekolah kita ada 5 paksi, okay, mewakili setiap form. Dan setiap paksi ada penasihat, which is penasihat tu ialah guru kanan. Saya salah seorang daripada penasihat. Saya menjadi penasihat kepada paksi 5 iaitu tingkatan 5. Okay, di bawah setiap paksi, di bawah setiap penasihat kita ada penyelaras dan penolong penyelaras dan jawatankuasa kita lah. Jadi ibarat kata macam ni lah, di bawah pengetua tu ada 5 sekolah kecil yang lain. Paksi tu ibarat macam sekolah kecil dalam sekolah yang satu ni ya. Jadi kita macam saya sebagai penasihat tu ibarat macam pengetua kepada pengetua kecil, pengetua untuk tingkatan 5 macam tu. Maksudnya saya jaga tingkatan 5 saja, paksi 5. Okey, ada cikgu yang akan jaga paksi 4, paksi 3, paksi 2, paksi 1. Kita bukan tengok pada akademik saja sebab tu singkatan kepada paksi tu ialah program peningkatan akademik, sasiah dan insaniah. Maksudnya apa saja berkaitan dengan murid, kita orang kata apa, kita ambil tahulah, kita perlu fokus ya, bukan akademik semata-mata. Sebab nak bangunkan akademik tu sebenarnya perlukan faktor-faktor lain juga untuk orang kata apa, untuk support ya, untuk support, especially dari segi apa orang kata apa, sasiah murid. Nak bentuk budaya atau amalan yang baik tu bukannya satu perkara yang mudah kan. Daripada amalan atau budaya yang baik, sasiah yang baik, akhlak yang baik, disiplin yang baik, itulah baru orang kata apa, akademik tu boleh menyerlah dengan baik. Macam itulah. Tak nak kata senang apa mengurus tak juga ya, sebab untuk sekolah berasrama penuh, sejak masa sebelum saya datang ke sekolah berasrama penuh, sekolah menengah sains Sultan Mahmud Jiwa, sekolah ni dia dulu macam krim jugalah. Maksudnya yang masuk tu semuanya yang dapat result yang kalau kata dulu kalau daripada UPSR tu 5A, 6A kan. Tapi lepas-lepas pada tu sejak munculnya B40 ni, okay, so ada jugalah yang masuk ya. Jangan terkejut, ada juga yang masuk dengan 1A. So cuba bayangkan cikgu-cikgu nak push budak 1A kepada semua A+. Bukan satu kerja yang mudah, sebab tu bila diminta untuk jadi salah seorang daripada orang kata orang yang akan terlibat dalam interview ni kan, cikgu bukannya tak nak tolong. Hari ni saja cikgu bagi tahu hari ni full, hari ni penuh. Okay, so, kita bertugas sampai pukul, kita 2 alam tau sebenarnya. Kita pagi, petang pun tak balik. Kadang-kadang kalau ada kelas malam, kita pergi kelas malam. Weekend kita kerja, almost every weekend kita kerja. Tu tadi sementara nak tunggu masuk isyak, saya terlelap. Memang agak letih lah sebenarnya. Rumah tu dah orang kata apa, anak-anak sendiri tak tengok. Itulah pengorbanan seorang guru di sekolah asrama penuh ya. Kita lebih jaga anak orang daripada anak sendiri. So dengan harapan supaya orang pun akan jaga anak kita lah macam mana kita jaga anak orang. Okay, tapi cikgu rasa pengorbanan cikgu di sekolah asrama penuh memang sangat luar biasa lah. Okay. Mungkin itu satu sebab lah kenapa akademik kita berjaya lonjak. Ya, sebab kami tak benarkan murid kami bawa handphone tau. Ya. Jadi orang kata apa, pengetahuan luar tu banyak datangnya daripada guru juga. Ya, daripada guru. Inisiatif lain budak tu kalau dia balik cuti tu kalau ada dia buat orang kata apa, mengakses maklumat tu. Tapi murid sekarang ni tambah-tambah bila time PKP ni kamu pun sedia maklum, handphone tu melekat di badan tu sebab video game kan.
bukan kerana orang kata nak akses maklumat. Jadi yang itulah satu daripada cabaran yang kita hadapi sekarang ni. Macam mana nak jadikan mereka murid yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Macam mana nak bangunkan diri sendiri tanpa perlu orang kata apa, perlu asakan daripada orang luar, orang lain ya maksudnya. Okay lah, cikgu rasa cikgu menjawab kot. Okey, terima kasih cikgu. Okay. Soalan yang ketiga, apakah penambahbaikan yang cikgu rasa perlu dilakukan dalam sistem pendidikan di Malaysia? Okey, kalau di asrama penuh lah ya, kalau di asrama penuh, cikgu nampak peranan cikgu ni kalau kita boleh senaraikan tu tak tahu berapa puluh. Mungkin lebih daripada 30, mungkin lebih daripada 40. Contoh kalau murid kita sakit kan, kita juga yang hantar. Okey, tambah-tambah kalau budak asrama, kadang-kadang kesian juga guru yang warden yang bertugas. So kalau saya nak cadangkan, kalau boleh warden tu bukan dalam kalangan guru lah. Sebab kadang-kadang kesian cikgu-cikgu ya, sebab sekarang kalau di sekolah asrama penuh ni jadi warden ni bukan orang kata apa, tak ada siapa pun nak jadi warden sebenarnya. Okey, tak ada siapa pun nak jadi warden dengan orang kata apa bayaran yang 250, mungkin bagi setengah orang banyak, tapi tanggungjawab tu sangat besar. Sebab kita orang kata kalau contohlah, cikgu bagi contoh, kalau anak murid kita sakit pukul 3-4 pagi, kita nak kena bawa dia ke bahagian kecemasan. Atau katalah sebab ada kes yang sebelum ni cikgu tu bawa anak murid pukul 12 malam, dia kena tunggu sampai subuh. Sampai selesai ya di bahagian kecemasan tu, antara nak tolak pergi zon kuning ke merah ke dan sebagainya, sampai masuk ke ward kan. Lepas tu tambah-tambah pula kalau parent tu memang berada jauh daripada daripada kawasan sekolah lah, kawasan sekitar. Saya rasa satu daripada perkara yang saya nampak sangat serius yang perlu supaya cikgu dapat bagi fokus yang orang kata 100% pada pengajaran dan pembelajaran kalau di asrama penuh. Cikgu rasa warden tu biarlah kita ambil daripada luar daripada bidang pendidikan lah, bukannya kalangan guru. Ya, dan lagi satu saya rasa semua orang sedia maklum, tugas guru sekarang mengajar bukan tugas utama. Dah jadi jatuh nombor berapa dah kan, kita pun tak tahu kan, macam terlalu banyak paperwork dan sebagainya. Saya rasa tu juga satu daripada cadangan saya ialah meletakkan balik keutamaan mengajar itu sebagai satu prioriti penting lah, bukannya kata apa sibuk dengan pendokumentasian yang kadang-kadang mengganggu fokus ataupun ialah fokus guru untuk mengajar. Kadang-kadang pengurusan sumber manusia pun kita tak buat dengan bijak kan. Kadang-kadang macam contoh cikgu-cikgu yang mengajar form 5 ni kita kena jaga dari segi orang kata apa, mereka perlukan tenaga yang cukup kan. Kadang-kadang dia letih dengan perkara-perkara yang lain. Jadi bila masuk kelas, quality time tu dah tak berapa nak nampak dah. Sedangkan kita memang nak produce kecemerlangan. Target asrama penuh dia berbeza dengan harian. Kalau harian kita nak lulus semua. Tapi di asrama penuh kita mesti dapatkan, kalau boleh target kita ialah A+. Tu cara kita nak lonjakkan sebab kita ada banyak SBP sekarang ni. Saya tak pasti dah berapa banyak SBP sekarang ni. Saya rasa dah lebih dekat 70 kot satu Malaysia. Okay. Ya. Okey, terima kasih. Okey, kita sedia maklum baru-baru dalam masa 2 tahun ni kita telah dalam pengalaman PKP. So bagaimana pihak pentadbiran memastikan PDP dijalankan dalam norma yang baru? Okey. Asrama penuh ni kebanyakan murid dia memang akan masuk, insya-Allah. Setiap kali kita buat Google Meet, tak kisahlah sama ada buat secara Google Meet atau video Telegram kan. Ada banyak kaedah kan. Kadang-kadang macam murid yang tak ada top up, kita akan bantu. Kita akan tak ada top up pula. Kita akan tolong top up kan untuk tak ada data kan. Tak ada data kita akan tolong top up kan. Lepas tu kita akan ikhtiarkan macam mana dia boleh join
pihak pengurusan akan bincang macam mana cara nak bagi dia join. Dan mereka ni kalau kita bagi kemudahan, mereka kena cari tempat yang ada capaian internet yang baik untuk menyertai PDP. Sebab kalau cikgu tengok berbanding dengan orang kata sekolah-sekolah lain, kalau sekolah harian, kadang-kadang murid boleh bilang dengan jari je berapa orang je masuk dalam kelas kan. Tapi insya-Allah kalau asrama penuh ni hampir semualah ada. Kecuali yang memang betul-betul ada masalah internet yang serius, yang tu je lah kot mungkin. Ya, tapi apa pun kita pastikan kita bagi modul. Kalau bagi mereka yang betul-betul memang ada kekangan yang sangat serius untuk menyertai PDP, kita akan beri mereka modul, sama ada kita minta mereka ambil di post guide ataupun kita hantar secara post. Ya, hantar secara post. Lepas tu kalau kita rasa melalui maya, pembelajaran secara maya tak jalan atau tak dapat dicapai dengan baik, kita akan berhubung sama ada melalui Telegram, WhatsApp ataupun message lah, atau by call. Ada juga cikgu yang pergi terus ke rumah. Kita ada ziarah cakna, kita panggil ziarah cakna ni, kita siasat lah apa masalah murid. Dia ada masalah apa sampai dia tak boleh menyertai PDP. So kita kena kenal pasti. Sebab kalau boleh kita nak 100% kehadiran. Murid SBP ni selalunya kita seru nama. Sebab kadang-kadang kita pun tahu kan, join Telegram, tutup kamera, alasannya cikgu makan data cikgu. Okey, kita pun tak nak orang kata lebih-lebih, tak nak marah kan, sebab kita pun faham kekangan tu macam-macam kekangan, setiap orang tak sama. Jadi okay fine, tapi sebenarnya ada juga yang ambil kesempatan menyertai Google Meet, okay, tapi kamera tak buka, alasan macam saya sebut tadi. Ada yang tertidur pun ada kan, tapi satu saya rasa bukan sekolah rendah je, peringkat IQ sama. Satu daripada cara dia, of course kita kena seru nama. Seru nama. Kalau dia lambat menyahut tu, kita boleh faham lah. Ya, sama ada line internet tak clear atau dia memang dah hanyut ke mana, macam tu. Tapi apa pun kita tetap bagi dia tugasan dalam bentuk, kita post kat dalam Telegram dan kita minta dia hantar, insyaAllah. Okay. Jawab jawab je. Okay, seterusnya saya berikan kepada Muhammad Suhail. Ya. Dengar? Dengar insyaAllah. Tapi tadi line macam tak berapa baik Ya, sila. Lepas hujan lebat. Oh, okay. Okay, baik. Untuk soalan seterusnya, kan cikgu mengagihkan tugas kepada guru dalam sesuatu program yang dijalankan? Bagaimana saya agih tugas? Kebiasaannya kita tengok kepada kepakaran, kelebihan, kan, kemampuan seseorang tu lah. Sebab setiap orang dia ada orang kata kelebihan masing-masing. So macam saya sebagai guru kanan, saya kena tahu juga apa kelebihan mereka, apa masalah mereka. So daripada situlah kita dapatkan idea macam mana kita nak agih dengan baik supaya program yang kita nak laksanakan tu dapat kita jayakan lah. Ya, macam kalau nak lantik seorang untuk menjadi juruacara majlis, of course lah kena orang yang boleh berbahasa dengan baik. Ya, tambah-tambah bila kita duduk di sebelah utara ni kan, tak semua orang dapat bercakap dengan bahasa Melayu yang cantik, betul? Bahasa Melayu standard. So masih lagi kedengaran penggunaan dialek dan juga bahasa pasar. Ada juga kadang-kadang diselit bahasa Selangor kan. So yang tu saya rasa tak dapat kita nafikan, memang berlaku. So mungkin kita boleh pilih lah kalangan guru yang kita rasa boleh mencantikkan, menjaga majlis tu kan, sebab kita nak ada image majlis tu. Okay, kalau kita nak lantik juruacara majlis. Sama juga kalau dalam
jawatankuasa yang lain, kita tengok dari segi mungkin sejarah lalu, okay, kita dah pernah jalankan program ini. So kita tengok siapa yang lebih perform untuk bahagian tertentu. Okay, mungkin itu juga satu daripada faktor lah, macam mana cara kita menggunakan pengalaman lalu untuk menjadi lebih baik untuk tahun-tahun akan datang. So kita ambil pengajaran lah daripada perkara yang lepas supaya lebih perform, ya. Saya bukan pengetua, saya juga bukan PK, saya hanya guru kanan. Okey, guru kanan bahasa. Di bawah saya ada 6 bahasa. Okey. Alright. Tadi saya sebut saya ada 6 bahasa, dengar ke tak? Saat tadi dengar Di bawah cikgu ada 6 bahasa. Okey, alright. Dengar. Okey. Okey, baik. Okey, terima kasih cikgu. Okey, untuk yang soalan seterusnya. Bagaimana cikgu mainkan peranan untuk mencapai tujuan falsafah dan matlamat pendidikan sesebuah sekolah? Okey. Saya rasa semua orang sedia maklum beza sekolah dengan pusat tuition kan. Pusat tuition fokusnya lebih kepada kecemerlangan akademik. Tapi kalau di sekolah kita lebih kepada mendidik kan, selain daripada mengajar. So sebab tu dalam falsafah pendidikan negara kita ada JERI kan. Jasmani, emosi, rohani dan intelek. So keseimbangan dari segi tu. Dan atas sebab itu jugalah kenapa saya sebut tadi kita ada 5 paksi. Paksi kita tu, paksi tu datang daripada word program pembangunan akademik, sasiah dan insaniah. So merangkumi semua. Kalau boleh kita nak lahirkan insan syumul yang bukan sahaja cantik sasiahnya tapi cemerlang dunia akhirat. InsyaAllah. Kita juga membudayakan satu imam satu salam. Satu imam satu salam maksudnya kita bila berjemaah tu kita nak sekali je kalau boleh. Semua orang kena sharp on time untuk solat berjemaah. Ya, kita nak menampakkan kebersamaan tu. Okay, dan kesepakatan tu. Disiplin jugalah secara tak langsung. Okay, alright. Baik cikgu. Saya rasa semua ada dalam paksi. Sebab paksi tu memang ya. Okay. Okay. Alright. Okay, untuk yang soalan yang ketujuh. Okay, bagaimana pihak pentadbir ini menguruskan isu kewangan yang tertunggak jika ada? Okay, contohnya macam guru terpaksa dahulukan duit bila okay. Saya rasa yang tu perkara biasa. Even next week pun saya rasa saya akan dulukan duit saya juga untuk nak bayar penceramah. Sebab kalau selalunya kita akan mohon daripada kita mohon daripada sumbangan daripada PIBG kadang-kadang kan. Tapi kadang-kadang ambil masa. Jadi sementara nak tunggu orang kata wang tu sampai. Jadi biasalah kita akan keluarkan duit poket sendiri dulu untuk bayar kepada penceramah. Depends lah. Kadang-kadang ada setengah orang bayar banyak ya. Ada kes yang kadang-kadang bawa budak pergi rombongan tu beribu-ribu bayar pakai duit poket sendiri. Ya, sebelum duit yang sebenar tu sampai kepada kita. Okey, macam contoh cikgu untuk next week ni, Jumaat ni kita orang kerja, Sabtu ni kami kerja juga. Walaupun weekend sepatutnya cuti kan. So asrama penuh ni kalau boleh kan dia nak, sebab anak murid dia asrama. Jadi aktiviti tu kena ada sentiasa. Okay, so insyaAllah kita akan buat program motivasi. Kita pilih pensyarah IPG dan kaunselor untuk buat program. So saya rasa memang akan pakai duit sendiri dulu lah. Mereka guna duit poket sendiri dulu. Mungkin dalam 500 ke 600 macam tu dulu. Sementara nak tunggu bayaran duit daripada PIBG tu di-release kan. Okay. Saya rasa tu perkara biasa kot. Ya. Tapi sakit lah. Memang sakit lah siapa yang cikgu kena sentiasa ada orang kata okay, baik. Ada extra money. Terima kasih. Okay. Okay, ada spare. Okay, saya sambung lah. Ya. Okay, soalan seterusnya, bagaimanakah cikgu memainkan seterusnya saya serahkan kepada okay, saya sambung lah. Okay, soalan seterusnya, bagaimanakah cikgu memainkan peranan dalam menguruskan pentadbiran sekolah dengan baik? Okay, macam saya cakap tadi, saya middle leader. Saya bukannya pentadbir yang G4 tu, grup 4 yang atas tu, bukan ya. Saya middle leader. Jadi macam saya kata tadilah, sekolah kami peranan paksi itu sangat penting.
semua orang diagihkan kerja, okey. Macam contoh kalau tahun ni orang ni jadi penyelaras, katalah penyelaras form 5 agak stres lah this year sebab main dengan PKP dan sebagainya kan. Mungkin tahun depan kita akan ambil penyelaras form 5 tu, kita akan tukar lah. Kita rotate lah. Okey. Itu sebab Pak C ni main peranan yang sangat besar. Ibarat ada 5 sekolah kecil dalam sebuah sekolah di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. Macam tu. Okay. Saya rasa semua aspek kita ambil kira, bukan akademik saja. So kalau menjawab tak soalan ni, memainkan peranan menguruskan pentadbiran dengan baik ni, itulah saya jawab bagi pihak atas tiket saya sebagai guru kanan lah. Okay. Sebagai guru kanan, memang saya terlibat dalam pengurusan pembangunan akademik sasiah dan insaniah murid di bawah program Paksi 1, Paksi 2, Paksi 3, Paksi 4, Paksi 5. Jadi di situlah kita mainkan peranan ibarat macam sebuah sekolah kecil lah. Peranannya sama macam sebuah sekolah. Sebuah sekolah yang sedia, yang kita biasa maklum kan, macam tu. Dan of course lah kan, kita akan buat rotation lah. Siapa yang dah kena, dah diberi tanggungjawab, dah jalankan tanggungjawab yang besar, mungkin next year kita tukar orang lain pula lah. Okay. Okay, baik Bu. Okey, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah cara cikgu untuk meningkatkan kualiti guru bagi memastikan kecemerlangan sekolah tersebut? Saya rasa semua sekolah ada latihan dalam perkhidmatan. Setiap cikgu bila pergi ke kursus menghadiri mana-mana kursus, mereka akan balik untuk berikan in-house, kita panggil latihan dalam perkhidmatan, untuk dikongsikan segala maklumat dan informasi ilmu yang mereka dapat dari luar kepada semua guru, supaya semua orang dapat manfaatnya. Okey. Dan sebagai yang sebagai sekolah yang pentingkan kecemerlangan, dah tentulah kita sentiasa mencari kekurangan kita di mana, mana-mana kekurangan kita, dan kita adakan program-program untuk membantu meningkatkan kualiti guru, khususnya dalam PDP lah, pengajaran dan pembelajaran di kelas. Lebih kepada sekarang ni program lebih kepada PAK 21 kan. PAK 21 tu apa dia? Pembelajaran abad ke-21. Ya, pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan murid. So kita nak lebih kepada situ, supaya murid-murid ni lebih outstanding lah kan. Dapat dapat membantu matlamat sekolah lah. Okay. Right. Okey, baik cikgu. Okey, ni mungkin soalan terakhir daripada kami. Okey, apa pendapat cikgu, apakah aspek yang perlu dititik beratkan dalam perancangan pembangunan kurikulum sekolah? Ni sepatutnya G4 kena jawab ni. Okey, apa yang perlu dititik beratkan dalam perancangan pembangunan kurikulum dan kurikulum sekolah? Pada pendapat cikgu lah. Okey. Of course lah kita nak lahirkan murid yang cemerlang seperti mana yang disebut dalam falsafah pendidikan negara, bukan saja cemerlang dari segi akademik, tapi juga sihat jasmani, stabil emosi dan rohani kan. Balance lah, seimbang. Semuanya seimbang sebab kita nak melahirkan murid yang berpewatakan dan berpenampilan hebat sebab mereka merupakan pemimpin negara pada masa akan datang kan, insya-Allah. Sebab ramai sebenarnya keluaran-keluaran SBP ni yang lahirnya orang-orang hebat-hebat ni kebanyakan daripada SBP juga sebenarnya kan. Tak nak mereka, perlu ada confidence level yang tinggi kan. Perlu ada keberanian, berani menyuarakan pendapat, pandangan. Saya rasa itulah kita bersandarkan kepada Jerry lah cikgu rasa falsafah pendidikan negara. Okay. Daripada situ of course kita sekolah berasrama penuh sebagai sekolah yang sekolah yang pentingkan kecemerlangan akademik. Jadi kita nak lonjakkan juga, tapi dalam masa yang sama kita bukan lonjakkan akademik sahaja, tapi macam cikgu cakap tadi lah, kita balance kan.
untuk jasmaninya, emosinya, rohani dan intelek. Kalau macam sekolah asrama penuh ni, kita waktu riadah kita memang ada waktu riadah lah. Waktu riadah pukul 6 petang sampai pukul 7 tu memang waktu riadah. Dan murid-murid yang ada obesity ni selalunya kita ada satu program macam mana nak turunkan masalah obesity mereka supaya lebih fit lah nak belajar kan. Okey. Okey, cikgu, ini soalan mungkin lain pada tajuk. Nak bertanya, apakah perbezaan antara sekolah sekolah SVP yang jantinanya perempuan, jantina ada lelaki dan perempuan? Yang mana yang lebih mudah untuk Fahmi tak berapa jelas. Okey, cikgu dengar? Okey, sekali lagi Jelas. cuba. Okey. SVP ada banyak jenis. Ada yang hanya ada perempuan saja dengan ada yang lelaki dan perempuan. Okey, yang mana yang lebih mudah untuk mengendali, untuk handle? Kalau pendapat saya lah ya, kalau ikut zaman sekarang ni tak kira lelaki perempuan sama je sebenarnya. Banyak pengaruh-pengaruh yang negatif kat luar kan, vibe negatif yang kat luar, di luar sana. Saya rasa kalau kita sebenarnya dari segi nak mencapaikan kecemerlangan ni sebenarnya semua orang sedia maklum. Dalam Islam sendiri pun orang kata lelaki ni daya fikirnya lebih tinggi, betul, berbanding perempuan. Sifatnya lebih rasional kan. Jadi kalau kita gabungkan orang kata saya rasa lebih impaknya lebih tinggi lah. Itu pendapat saya lah. Kalau macam saya sendiri pun, kalau saya buat aktiviti di kelas, saya lebih suka gabungkan pelajar lelaki dengan perempuan. Perempuan ni dia ada kelebihan dia dari segi ketelitian, rajinnya, okey dapat kat perempuan. Tapi kadang-kadang dari segi idea yang lebih boom tu kadang-kadang ada pada lelaki. Tak nafikan juga ada juga perempuan yang macam tu. Tapi kalau di asrama penuh ni kadang-kadang kita jumpa betul-betul pemimpin masa depan tu kita akan nampak dalam kalangan pelajar lelaki. Macam contoh tahun lepas kita ada seorang pelajar, saya rasa mungkin kalau kalau tengok TV, pelajar ni memang pelajar banyak kali keluar juga televisyen Muhammad Ashmar ni. Dia akan masuk ke setiap kelas, dia akan share saja ilmu dia. Orang nak dengar tak nak dengar dia akan share. Dia akan pergi dekat kawan-kawan yang mana perlukan bantuan dia, especially kalau dia nak mengajar AdMed. Okay, dia akan pergi, dia akan bantu. Sebab dia tahu kadang-kadang kawan-kawan dia yang tak pandai ni kadang-kadang malu nak minta tolong, kan? Dia ada satu budaya yang baik lah. Tapi tahun ni kita nak dapatkan budaya macam tu susah. Sebab tu bukan kata tiap-tiap tahun kita akan dapat budak-budak yang brilliant macam ni, yang baik macam ni kan, yang hebat macam ni. Tu saya rasa kadang-kadang saya rasa semua orang sedia maklum kok. Perempuan ni bab teliti, bab rajin memang perempuan, betul. Tapi kalau kita nak yang lebih outstanding, saya rasa kita perlu campurkan jantina supaya pada saya itu satu cara jugalah sebenarnya kita nak bantu pelajar lelaki supaya lebih rajin. Bila dia bercampur jantina ni dia rasa segan jugalah kan. Kalau yang perempuan ni boleh buat, kenapa dia sebagai lelaki tak boleh buat? Kadang-kadang biasalah cikgu-cikgu dia pun suka perli-perli juga. Khalifah sebenarnya siapa ni kan, lelaki ke perempuan kan? Itu satu cara jugalah sebenarnya untuk kita nak menaikkan kedua-dua jantina ni sebenarnya. Orang kata saling melengkapi lah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Okey. Sampai situ saja soalan daripada. Baik cikgu. Terima kasih sudi meluangkan masa untuk ditemu bual. Sama-sama. Sebelum kita akhiri, nak minta kita tangkap gambar sekali boleh cikgu? Boleh. Okey. Sila. 1, 2, 3. 1, 2. Okey cikgu. Okey dah. Okey dah. Baik. So saya harap menjawab ya. Okey. Okey. Terima kasih. Alright, sama-sama. Alright, semoga berjaya. Okey. InsyaAllah. Dunia akhirat insyaAllah. Alright. Assalamualaikum.